Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Sakinah, penyampai Komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Siapa sangka berkat tolong ibu sediakan kari pap dan cucur badak untuk hidangan petang bersama keluarga akhirnya Yus Ayuni Yusof kini bergelar seorang usahawan. Resepi kari pap dan cucur badak yang diperoleh daripada ibunya kini berjaya dikomersialkan jadi produk sejuk beku. Namun dia mengakui bukan mudah untuk dia membina apa yang dimilikinya kini. Selok-belok pasaran dan dunia perniagaan ada cabarannya sendiri. Baginya usia dan jantina bukan penghalang untuk berjaya. Sebaliknya, mereka yang ingin berjaya perlu fokus untuk mencapai apa yang diinginkan. Malah, dia sendiri tidak menyangka langkah awalnya untuk hantar kari pap yang dibuat ke beberapa pasar mini akhirnya membuahkan hasil. Sedar dengan potensi resipi ibunya, dia beranikan diri membuat pinjaman dari tekun dan pertubuhan peladang kawasan. Sebelum ni adik dan mak saya ni dah buat dah. Tapi kami buat di rumah. Lepas tu bila buat di rumah, saya tengok benda ni macam orang kata apa, boleh berkembang lagi lah. Itu yang saya cari jalan. Saya cuba buat pinjaman melalui tekun, melalui PPK. Lepas tu saya daripada rumah tu, bila saya dapat bantuan tu, saya terus buat satu tempat khas pemprosesan kari pap dengan cuk badak ni. Kini, dia sudah berjaya bina kilang memproses di Padang Mat Sirat Langkawi. Buat masa sekarang, saya dapat supply pun dalam 600 pack sebulan. Tapi bila saya terima maklum malas daripada kedai, dia orang kalau boleh nak lebih daripada tu. Lebih mungkin sebab saya kira balik mungkin dalam 5,000 pack untuk sebulan untuk memenuhi permintaan pasaran kedai untuk setiap-setiap kedai lah. Itulah saya memerlukan mesin lah. Kini, produk keluarannya juga diterima baik para pelanggan. Dia punya kari pap banyak bagus lah. Customer pun tak ada komplain. Banyak orang beli. Kadang-kadang dia beli hantar sampai pergi Indonesia, pergi China. Itu banyak suka kan dekat sini sekolah-sekolah cikgu. Cina pun ada beli pergi balik China. Dia punya produk banyak bagus lah, tapi dia tak cukup barang kasih kita lah. Yus Ayuni kini memerlukan sekurang-kurangnya RM50,000 bagi membeli sebuah mesin baru bagi menambah jumlah pengeluarannya. World Quran Hour masuk tahun keempat penganjurannya. Program yang diinisiatifkan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ini semakin mendapat sambutan di seluruh dunia. Buktinya, #Quran Hour tahun ini mencatat 1.415 bilion capaian. Ini menunjukkan peningkatan besar berbanding 646 juta capaian pada tahun 2018. World Quran Hour tahun ini berlangsung di Masjid Sultan Ahmad Shah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Temanya adalah solusi cabaran sejagat yang diambil daripada surah Al-Kahfi. Yang di antara yang penyumbang terbanyak kepada yang 1.4 bilion punya social media reach tu adalah Malaysia, Indonesia, India, Saudi Arabia, Pakistan, United Kingdom, United States, Egypt dengan Azerbaijan. Ini yang involved. Tapi sekarang hampir berapa 70 negeri? 79 lokasi di 28 negara. 28 negara dah buat yang kita tahu. Yang kita tahu. Yang register banyak orang dia buat sendiri, macam di Malaysia pun yang register dengan kita 2,000 lebih aja. Tapi yang buat serata dan merata. World Quran Hour merupakan sebuah kempen berimpak tinggi bertujuan menggalakkan setiap individu berinteraksi dengan Al-Quran melalui baca, faham dan amal.
World Quran Hour adalah kempen membentuk landasan solidariti ummah seluruh dunia di bawah naungan Al-Quran dengan mengambil semangat dan keberkatan 10 hari terakhir Ramadan. Ini adalah usaha membentuk komitmen untuk melakukan transformasi diri ke arah yang lebih baik. Program ini mampu menarik jutaan umat Islam di seluruh dunia untuk mengalunkan ayat suci Al-Quran secara serentak. Setiap tahun Yayasan Petronas akan menghulurkan bantuan bagi ribuan keluarga tidak bernasib baik. Bagi tahun ini, Sentuhan Kasih Yayasan Petronas 2019 sudah mengeluarkan RM815,000 kepada 2,800 keluarga di seluruh negara. Semua ini bagi membantu menceriakan keluarga yang kurang bernasib baik untuk menyambut Aidilfitri. Program bantuan ini dijenamakan semula sebagai Sentuhan Kasih Yayasan Petronas. Jumlah penerimanya juga diperluaskan ke seluruh negara berbanding hanya 6 negeri sebelum ini. Pada tahun ini, Sentuhan Kasih Ramadan Yayasan Petronas dijalankan di semua 13 negeri di Malaysia di mana 2,800 penerima telah menerima bantuan daripada Yayasan Petronas. Program ini sebenarnya telah bermula sejak pada tahun 2005 lagi dan tahun ini sejak daripada penubuhan Yayasan Petronas ianya dinamakan sebagai Sentuhan Kasih Ramadan Yayasan Petronas. Antara yang terpilih untuk menerima bantuan tahun ini ialah keluarga kurang bernasib baik di Dungun. 200 golongan asnaf dari Dun Paka dan Kemasik menerima sumbangan voucher barangan bernilai RM300 dan wang tunai RM100. Bagi menerima bantuan, sumbangan berkenaan amat bermakna bagi meringankan beban serta memeriahkan sambutan Aidilfitri. Sebelum ni kami suami buat kerja mesin rumput, jadi boleh juga macam tapi ala kadar macam tu je. Seronok, alhamdulillah dapat ringankan beban suami, dapat beli baju raya anak-anak. Puasa tahun ni kita berjimat-jimat sebab nak menampung lagi adik-adik, nak beli baju raya adik-adik yang ramai, terpaksalah jimatkan kos untuk belanja barang rumah tu. Sumbangan Yayasan Petronas ini pasti akan meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Ia sekaligus menjadikan Aidilfitri mereka lebih ceria. Yayasan Petronas juga antara yang membantu menceriakan pesakit kanser kanak-kanak. Seramai 40 kanak-kanak di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur dikejutkan dengan duit raya dan mainan baru bagi menceriakan Aidilfitri mereka. Lawatan itu adalah sebahagian daripada program Sentuhan Kasih Yayasan Petronas yang menyaksikan 20 sukarelawan menghabiskan masa dengan pesakit kanser muda berusia antara 2 bulan dan 17 tahun. Bagi sukarelawan sendiri, ini merupakan satu pengalaman yang berharga dalam melihat ketabahan anak-anak dan ibu bapa mereka yang kuat menghadapi dugaan hidup. Today program Sentuhan Kasih that Yayasan Petronas is organising. We are doing it almost nationwide for 13 states, and with the purpose of bringing joy to all the underprivileged communities around us. Sentuhan Kasih program by Yayasan Petronas this year, we are reaching out to about 2,800 families, and we are celebrating 3-in-1 festive together, which is Hari Raya, Keamatan and Gawai. Selain mengedarkan mainan untuk kanak-kanak, para sukarelawan juga menyerahkan lampin dan susu kepada kumpulan sokongan ibu bapa dan anak-anak kanser KIDS. Sementara itu, pengerusi KIDS Hamidah Tajuddin berterima kasih ke atas usaha program Sentuhan Kasih Yayasan Petronas yang sekaligus bersama-sama dapat berkongsi rasa di bulan Ramadan.
Jadi kami pun happy, gembira dan anak-anak pun gembira kerana dapat hadiah, dapat mainan yang pihak Yayasan Petronas bawa untuk mereka. Ibu dan ayah, parents yang rasa apa yang anak-anak rasa, so daripada situ yang kami nak support ibu-ibu sebenarnya. Anak-anak, bila kita support ibu, mereka ada kekuatan dekat situ. 20 lagi sukarelawan Petronas turut menceriakan murid-murid SK Datuk Keramat 1 dan 2. Mereka turut edarkan duit raya dan menjalankan pelbagai aktiviti berkumpulan dengan 70 pelajar asnaf tahun 4, 5 dan 6. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Sharifah Sakinah, jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam hormat.